Oke guys, sekarang kita berada di video seterusnya di mana di video sebelumnya aku sudah menjanjikan mengenai status pemain kita di dalam saingan Liga Super ni, skuad Sang Badak ni. So di manakah kedudukan mereka sekarang, dan buat masa ni sekali lagi belum ada apa-apa update lah tentang mengenai siapa yang kekal bersama Sabah FC dan siapa yang uh, pergi ke klub yang lain. Tapi rumours adalah diceritakan tentang salah seorang pemain yang boleh katakan yang telah dikaitkan berada dalam radar di salah satu pasukan yang cukup baik di saingan Liga Super ni. Siapakah pemain tersebut? Ini aku akan ceritakan di video sebelum ni. Jadi sebelum tu, izinkan dulu aku share mengenai skuad terkini untuk Sang Badak ni. Ianya didaftarkan sebanyak 32 pemain kesemuanya. Dan kalau kita bercerita dari segi kontrak pemain Sabah FC ni, kesemuanya juga telah memiliki kontrak yang hampir serupa, di mana kontrak expiry untuk kesemua pemain di dalam skuad Sambadak ni akan berakhir pada 31 hari bulan 5. So kalau kamu tengok video ni, kemungkinan besar 31 hari bulan 5 lah. Jadi maksudnya tidak ada pemain Sabah FC yang terikat dengan skuad Sang Badak apabila kita telah masuk ke bulan 6 nanti. Lebih kurang macam tu. Basically klub Sabah FC ni kosong guys. Sama ada mereka akan terus menjalani sesi latihan bersama Sabah FC di bulan hadapan. Itu adalah benda yang ingin aku perhatikan untuk update seterusnya di Facebook page mereka, sama ada pemain-pemain ini akan turun ataupun tidak, ataupun ada kemungkinan besar pengumuman yang akan mereka lakukan sama ada player-player ini kekal ataupun tidak. So diceritakan pula mengenai rumours pemain Sabah FC yang berada di dalam radar Sabah FC, di dalam radar mereka. Aku ingin bercerita mengenai Kuching City sebenarnya, di mana mereka tengah memerhatikan Fergus Tierney sekarang ni, di mana beliau ni adalah merupakan, aku boleh katakan, antara pemain terbaik kita lah di saingan bola sepak tempatan musim lepas. Telah turun sebanyak 24 perlawanan di saingan Liga Super, menyumbat 6 gol dan telah memberi 2 assist. Di mana dia ni sebenarnya adalah status loanee daripada Johor Darul Takzim 2 sebenarnya, bukan daripada senior squad untuk JDT. Dan persembahan beliau ni telah menarik perhatian skuad jiran kita lah, itu sekali lagi Kuching City, untuk menyampaikan hikmat beliau ke Sarawak atau di bumi Kenyalang. So sama ada benda ni akan terjadi ataupun tidak, itu remain to be seen sebenarnya. Tapi aku tidak nampak kenapa benda ni tidak dilakukan oleh Kuching City lah. Pasal kalau dari segi squad, aku boleh katakan Kuching City mempunyai daya tarikan untuk mana-mana pemain pun beraksi bersama Kuching City sekiranya mereka mendapat tawaran daripada Kuching City. Satu adalah kerana mereka adalah merupakan skuad yang berkedudukan di tangga kedua di saingan Liga Super ni, seorang kedua tim terbaik di saingan Liga Super, dikenakan lagi dengan kejayaan mereka menempah tiket ke slot saingan Asia pada musim yang akan datang, yang kalau dibandingkan dengan contoh seperti pasukan mungkin Selangor yang berada di top 5 lah, aku cerita di sini ya, Selangor, Kuala Lumpur ataupun Terengganu, Kuching City mempunyai appeal yang cukup bagus lah. Okay, jika dibandingkan dengan klub-klub yang lain. So I don't see why not untuk pemain-pemain lain untuk beraksi bersama Kuching sekiranya mendapat panggilan daripada mereka. So that's why kenapa aku tidak menolak keberangkalian Fergus Tierney untuk menyarung jersey Kuching City pada musim yang akan datang. Cuma sekarang ni terpulanglah dengan management baru Sabah FC ni, sama ada masih lagi memerlukan hikmat Fergus Tierney bersama Sabah FC. Maksud aku, Kuching City mempunyai appeal mereka tersendiri untuk menarik Fergus Tierney bersama mereka, tapi apa yang bakal dijanjikan oleh Sabah FC terhadap Fergus Tierney daripada kontrak sebenarnya yang akan menentukan status beliau lah. Dan aku tidak hairan juga pasal kita kena tengok satu benda. Skuad Harimau Melaya sekarang
tidak sudah menggunakan yang foreign player yang kita kan mempunyai kaitan dengan Malaysian yang membuatkan mereka pada satu masa tu layak untuk menyarungi jersey Harimau, tapi benda tu telah dinafikan dan skuad Harimau Melaya sekarang telah kembali menggunakan khidmat pemain tempatan. So of course pemain-pemain yang pernah menyarung jersey antarabangsa Harimau Melaya ni, contohnya seperti Dominic Tan, Damian Lim kalau aku tak silap pernah juga, of course antaranya lagi seperti Darren Lock. Mereka mempunyai, aku yakin mereka mempunyai keinginan untuk merebut kembali slot tersebut lah untuk beraksi di saingan lebih tinggi, itu saingan international. So aku rasa tidak hairan bagi aku sekiranya mereka lebih memilih untuk klub yang lebih konsisten, yang mempunyai reputasi dan juga result yang cemerlang pada musim yang sebelumnya untuk menyertai mereka bagi memastikan 1 minit permainan mereka lebih banyak untuk berada di pasukan tersebut dan beraksi dengan lebih bagus dengan mendapat result yang lebih bagus. Of course dapat menyumbang dari segi mungkin gol dan juga assist, apatah lagi bertahan untuk tim-tim yang mungkin kemungkinan besar ingin mendapat hikmat pemain tersebut. Itu yang cara aku merhatikan di sinilah. Dan bagi pemain import kita yang banyak yang menjadi tulang belakang kepada kita seperti Gaby Daningham, mungkin juga Miguel Cifuentes di sini, aku rasa tidak mustahil juga kemungkinan besar mereka pun akan berada di dalam rada mana-mana pasukan yang berada di top 5 untuk memperkuatkan lagi skuad mereka, kerana pemain yang aku sebut seperti tadi boleh dikatakan Super League proven lah di saingan bola sepak tempatan kita ni. So aku merasakan kalau dia orang mau mendapatkan pemain import yang betul-betul proven di saingan Liga Super ni, itu adalah antara nama-nama yang telah aku sebut sebentar tadi. Jadi mereka boleh menggunakan mereka boleh mendapatkan khidmat pemain import tersebut dan terus boleh klik dan juga selesa beraksi di saingan Liga Super. Aku tidak nafikan juga untuk pasukan yang naik pada musim sebelumnya seperti contoh Brunei DPMM. Aku memperhatikan di sini mereka juga mempunyai nafsu untuk memperbaiki klub mereka oleh kerana beberapa news yang telah dikeluarkan oleh mereka di mana beberapa pemain import mereka juga pemain tempatan telah pun ditamatkan kontrak. Dan Brunei DPMM ni antara tim yang aku tengok mempunyai keinginan yang cukup besar lah untuk memperbaiki kedudukan mereka di saingan bola sepak tempatan. Satu lagi, aku tidak nafikan juga Immigration di sini kerana Immigration adalah merupakan tim yang baru di saingan bola sepak tempatan kita saingan Liga Super ni, tapi the only team yang baru join Liga Super mendapat kedudukan yang terbaik, itu tangga ke-6. So Yusri Ceklah adalah merupakan salah satu coach yang bagi aku coach lokal yang terbaik lah, berjaya membawa Perak pada musim lepas kedudukan yang terbaik. Unfortunately Perak tidak berjaya untuk menyambung kembali saingan mereka di bola sepak Liga Super. Lepas tu Immigration diperkenalkan dan Immigration mendapatkan hikmat Yusri Ceklah, dan Yusri Ceklah sekali lagi membuktikan beliau adalah antara merupakan satu head coach tempatan yang terbaik di saingan bola sepak tempatan kita ni, di mana telah berjaya membawa satu tim yang baru join Liga Super berada di kedudukan tangga ke-6 dengan apa yang mereka miliki. So Immigration adalah merupakan pasukan yang perlu kita perhatian juga kerana mereka pun macam mengambil serius tentang persembahan mereka di saingan Liga Super ni, di mana mereka adalah merupakan tim yang kemungkinan besar akan mengubah nama mereka, bagi aku nama yang lebih lokal. Aku nak tahu mungkin Kedah ke, mungkin Perak ke, Perlis, aku tak tahu. Tapi aku merasakan itulah merupakan satu keputusan yang cukup bijak daripada Immigration agar mendapat sokongan yang lebih banyak lah daripada apa nama yang bakal mereka akan perkenalkan tidak lama lagi. Pasal sekarang ni Immigration, so dah pasti Immigration ni siapa yang perlu sokong sebenarnya. Diorang ni mewakili siapa sebenarnya? Adakah mereka mewakili Immigration sahaja? Adakah mereka mewakili negara? So macam dia tidak berapa fokus di situ. So idea mereka untuk mengubah nama mereka kepada yang lebih lokal, aku rasa adalah merupakan satu benda yang bijak
Dan ini pun salah satu tim yang bagi aku perlu diambil perhatian, yang kemungkinan besar juga akan memperbaiki lagi skuad mereka. So kalau tengok dari segi skuad yang mempunyai pengalaman tapi berada di tangga yang tidak bagus, siapa lagi kalau bukan Sabah FC lah diperhatikan sini. Pasal actually kita mempunyai banyak lambakan pemain lokal maupun import yang cukup boleh diguna pakai oleh klub yang lebih konsisten lah di saingan bola sepak tempatan ni. Dan nama-nama tersebut sudah aku mention sebentar tadi, dan aku rasa aku tak heran lah sekiranya ada pemain kita yang akan keluar daripada Sabah FC dan mewakili klub-klub yang telah aku sebut sebentar tadi. So bagaimana untuk benda ni boleh dielakkan? Sekali lagi lah, depends on new management Sabah FC lah. Apa kind of contract yang boleh bagi appeal untuk pemain-pemain yang kita mahu kekal bersama Sabah FC ni boleh terus bersama Sabah FC pada saingan bola sepak yang akan datang. So far pun kita tak tahu apa diorang punya perancangan, apa KPI mereka, apa pun strukturan mereka untuk saingan bola sepak yang akan datang ni. Kita tidak ada share lagi. Tapi apa yang pasti sekarang adalah aku mendapat tahu yang mereka cuba untuk menggunakan skuad muda lah, skuad yang berumur muda di dalam Sabah FC yang akan datang ni. So sama ada itu merupakan satu tindakan yang bijak ataupun tidak, aku tak pasti. Adakah sama ada tindakan tersebut untuk menggunakan skuad yang muda tu boleh memberi appeal untuk pemain-pemain yang ada sekarang ni terus kekal bersama Sabah FC, ataupun mereka rasa macam okay lah, it's about time to go lah untuk angkat kaki di mana pergi ke pasukan yang lebih mempunyai KPI yang cukup cantik di saingan bola sepak yang akan datang. Lebih kurang macam itulah. So sekali lagi buat masa ni, apa yang aku katakan sebenarnya tadi adalah andaian aku sahaja sebenarnya. So sekarang it depends sama ada pemain tersebut mendapat offer daripada klub-klub tersebut, dan sekiranya offer tersebut diterima dan manajemen Sabah FC ingin mengekalkan mereka, betapa menariknya kontrak yang akan datang tersebut yang membolehkan pemain ini kekal untuk bersama Sabah FC saingan Liga Super akan datang. So banyak benda kita kena perhatikan sebenarnya lah untuk persiapan Sabah FC yang akan datang ni. So okay guys, bagaimana pendapat anda atau perkongsian aku yang ini pula, letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.